Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada hari ini. InsyaAllah kita bersama-sama akan belajar bahasa Arab, tasrif, muka surat 90. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama dengan kita. Sebelum saya memulakan kelas ni, saya nak pastikan dahulu adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua yang sudah hadir dengan kita, supaya saya pun boleh adjustkan kalau ada yang belum clear, suara tak dengar, boleh sajalah saya akan adjustkan ya. Waalaikumsalam, Tuan Abdul Halim. Waalaikumsalam. Baiklah, tuan-tuan semua. Jadi, okey, suara jelas. Syukran Tuan Abdul Halim. Tuan-tuan semua, jadi kita akan mulakan kelas ni. Hayya nabda' darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Baiklah, tuan-tuan, hari ini kita akan belajar tasrif muka surat 90 ya, muka surat 90. Yang kita pelajari ini, saya akan buat dalam table. Muka surat 90, wazan dia fa'ala yaf'ulu. Wazan dia adalah fa'ala yaf'alu. Wazan dia fa'ala yaf'alu. Wazan dia fa'ala yaf'alu. Okey, contoh kata kerja dekat sini, wada'a yada'u. Contoh perkataan dia wada'a yada'u. Wada'a yada'u ni maknanya meletakkan. Contoh perkataan dia wada'a yada'u. Okey. Yang pertama, dalam belajar tasrif ni tuan-tuan, yang pertama kali kita kena cari kata dasar. Jazar kalimah. Kata dasar. Jazar kalimah. Okey, tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen apa kata dasar, apa jazar kalimah daripada perkataan wada'a ataupun yada'u. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen apa kata dasar. Apa kata dasar? Boleh tengok, senang dia tengok pada fi'il madi ya. Senang tengok pada fi'il madi. Apa kata dasar daripada perkataan wada'a? Okey, Puan Nurmadiah, waalaikumsalam. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen apa kata dasar daripada perkataan wada'a, maknanya meletakkan. Apa kata dasar dia? Ada yang boleh tulis dalam ruang komen? Tak ada? Okey, cara dia senang saja tuan-tuan semua, senang saja. Okey, Tuan Abdul Halim terbaik. Puan Nurmadiah terbaik. Tuan-tuan yang lain yang sudah hadir boleh juga bagi komen ya. Jadi kata dasar dia tengok yang sejajar dengan fa,
yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Yang sejajar dengan fa apa tuan-tuan? Iaitunya waw. Yang sejajar dengan ain apa tuan-tuan? Iaitunya dad. Yang sejajar dengan lam apa tuan-tuan? Iaitunya ain. Jadi tuan-tuan semua, kata dasar dia adalah waw, dad dan ain. Okey, waalaikumsalam Puan Ramlah. Okey, Puan Din Hasan. Okey, terbaik. Jadi kata dasar dia waw, dad dan ain. Okey, terbaik tuan-tuan. Itu kata dasar ya. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah tahu kata dasar, ada waw, dad dan ain. Kita tengok sekarang. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau ada kata dasar yang huruf illah macam ni kata dasar dia huruf illah. Kadang-kadang ya, kalau ada kata dasar yang berupa huruf illah, kadang-kadang fi'il madi atau mudhari atau sigah-sigah yang lain, itu kadang-kadang tak sesuai dengan wazan. Kadang-kadang tak sesuai dengan wazan. Kalau dekat sini fa'ala wa doa, sesuai dengan wazannya. Huruf sama, baris pun sama. Kalau fi'il mudhari dia yaf'alu, yada'u. Sesuai ke tidak dengan wazan tuan-tuan? Yada'u ni sesuai ke tidak dengan wazan tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Yada'u ni tuan-tuan sesuai ke tidak dengan wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Yada'u sesuai ke tidak dengan wazan dia tuan-tuan semua? Sebabkan sepatutnya wazan dengan mauzun kena sama. Kena sama sepatutnya. Macam wada'a dengan fa'ala tu sama tu. Sama-sama banyak huruf dia, sama-sama 3 huruf. Baris dia pun sama. Kalau yada'u sama ke tidak tuan-tuan? Masya Allah. Okey, terbaik Puan Bin Hasan. Puan Nurmadiah. Okey, terbaik. Wa iyaki Puan Zainab. Tak sama ya. Okey, tak sama. Jadi kalau tak sama tuan-tuan kena cari bentuk asal. Kena cari bentuk asal. Apa bentuk asal dia? Samakan dengan wazan. Yang pertama ya, bagi ya. Lepas tu fa. Fa sejajar dengan apa tadi tuan-tuan? Fa tadi sejajar dengan waw Ustaz. Okey, bagi waw. Lepas tu ain. Ain sejajar dengan apa tadi tuan-tuan? Ain sejajar dengan dad. Bagi dad. Lepas tu lu, yaf'alu, lu. Ain lam ya. Lam sejajar dengan apa tuan-tuan? Lam sejajar dengan ain, bagi ain. Lepas tu samakan baris dia. Samakan baris dia. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Yauda'u. 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 Jadi tuan-tuan semua, bentuk asal dia yauda'u. Yauda'u. Maknanya Ustaz, kalau kita tengok bentuk asal dia yauda'u. Lepas tu asal ni, yang waw dekat tengah-tengah ni dibuang. Maka yang kita gunakan tu yada'u. Jadi asal dia ada waw dekat sini. Asal dia. Tapi bila mana yang fi'il mudhari yang kita pakai, yang kita gunakan, dia tak digunakan waw. Jadi asal dia ada waw, lepas tu waw dihilangkan tuan-tuan ya. Asal dia ada waw, lepas tu waw dihilangkan. Jadi tuan-tuan semua, kadang-kadang kalau tuan-tuan terjumpa kata dasar dia ada huruf illah, maknanya kadang-kadang tuan-tuan fi'il madi, mudhari dan yang lain-lain tu kadang-kadang tak sesuai dengan wazan. Kalau ada kata dasar yang huruf illah. Macam tu tuan-tuan ya. Kalau fi'il madi sama tadi sesuai dengan wazan, fi'il mudhari tak sesuai. Okey. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ya? Okey. Jadi tuan-tuan semua, kata dasar ada huruf illah. Selalunya, kalau ada huruf illah, selalunya kita kena cari bentuk asal. Sebabkan kadang-kadang tak sama dengan wazan ya. Okey, alhamdulillah faham ya. Okey, kalau macam tu kita teruskan. Okey, Puan Rin Hasan, Puan Nurmadiah, faham alhamdulillah. Tuan Abdul Halim, alhamdulillah, terbaik. Okey, tuan-tuan semua dah dapat kata dasar. Maka selanjutnya tuan-tuan bina.
Bina dia tuan-tuan. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan semua, apa ni bina dia tuan-tuan? Apa bina daripada perkataan wada'a? Apa bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina daripada perkataan wada'a tuan-tuan semua? Meletakkan. Apa bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia tuan-tuan? Ada yang boleh? Bina. Adakah dia sahih atau mu'tal? Adakah dia sahih atau mu'tal? Kalau dia sahih, sahih apa? Kalau dia mu'tal, mu'tal apa? Okey. Puan Rin Hasan, terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Apa bina dia tuan-tuan semua? Apa bina dia? Puan Ramlah, terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Apa bina dia tuan-tuan semua? Apa bina dia? Puan Nurmadia, okey. Okey, terbaik. Masya Allah. Okey, senang saja tuan-tuan. Senang saja. Tuan-tuan dekat sini nampak ada huruf illah. Ada huruf illah pada kata dasar ya. Kalau kita nak menentukan bina, kita tengok kata dasar. Pada kata dasar yang 3 ni tuan-tuan ada huruf illah. Maka nama dia mu'tal. Kalau tak ada huruf illah macam mana Ustaz? Nama dia sahih. Ada huruf illah mu'tal, tak ada huruf illah sahih. Tak ada huruf illah maka nama dia mu'tal. Mu'tal ada 4, ada sahih, ada mu'tal ada 4, ada misal, ada ajwaf, ada nakis, ada lafif. Yang ini memang satu, yang mana satu yang ni? Kalau huruf illah dekat depan, nama dia mu'tal misal. Mu'tal misal. Jadi tuan-tuan semua, bina dia adalah mu'tal misal. Terbaik Tuan Abdul Halim, Puan Zainab, terbaik. Waalaikumsalam Puan Maslina. Okey. Jadi tuan-tuan semua, bina dia adalah mu'tal misal. Okey. Betul Tuan Abdul Halim sebab fa dia sejajar dengan huruf illah. Wow ya. Terbaik tuan-tuan semua. Jadi alhamdulillah kita dah tahu kata dasar dan kita dah tahu bina. Sebab kalau kata dasar dia ada huruf illah, maka kita cari bentuk asal. Kadang-kadang dia kena cari bentuk asal ya kalau huruf illah ni ya. Sebab kan kalau dah ada huruf illah ni ada yang berubah. Kalau ada yang berubah ni kita kena cari bentuk semula jadi dia, bentuk asal dia. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Ini yang pertama. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi ini asas yang pertama untuk tasrif. Apa dia? Kata dasar dan bina. Kata dasar dan bina. Muka surat 90 Puan Maslina. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, Puan Hasan faham ya? Okey, terbaik. Masya-Allah. Okey, tak ada lagi soalan? Faham ya? Okey, terbaik. Puan Nurmadiah faham. Sekarang tuan-tuan semua, saya kita akan belajar sama-sama macam biasa. Kalau semua dah faham, okey, Puan Ramlah faham, Puan Zainab faham. Okey. Alhamdulillah. Sekarang kita cuba untuk sirah, wazan dan makna perkataan. Okey, macam biasa. Saya akan tanya kepada tuan-tuan semua, madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Apa dalam bahasa Arabnya? Apa dalam bahasa Arabnya? Yang dijelaskan atau apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Yang ditinggalkan, sesuatu yang ditinggalkan, benda yang ditinggalkan. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Atau sesuatu yang dititipkan boleh juga. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya yang ditinggalkan? Ataupun sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dititip, benda yang dititip, benda yang ditinggalkan. Maknanya ditinggalkan. Madza naqul fil lughatil arabiyyah? Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Rujuk dalam tabel ya. Dalam tabel tu ada kata kerja dia meninggalkan.
tuan-tuan kena ubah menjadi yang ditinggalkan, benda yang ditinggalkan atau sesuatu yang ditinggalkan ya. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Okey, terbaik. Puan Maslina, terbaik. Puan Qaisir. Qaisir. Apa ni? Okey, terbaik. Kita tak gunakan perkataan taroka ya. Ini Tuan Qaisir ya. Minta maaf kalau silap nama ya. Bukan kita tak gunakan taroka. Taroka betul juga. Betul juga meninggalkan masruk. Okey, tapi kita gunakan yang perkataan dalam kitab ni meninggalkan atau menitipkan wada'a. Wada'a. Okey, jadi kalau yang ditinggalkan, apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Yang ditinggalkan. Okey, Tuan Abdul Halim betul juga. Okey, Puan Rin Hassan silap sikit. Puan Zainab pun juga silap sikit. Puan Zainab Sahad betul. Puan Qaisir betul, terbaik. Tuan Qaisir terbaik. Puan Rin Hassan ada yang dot, bukan dot ya, bukan gunakan dot ya. Puan Ramlah terbaik. Waalaikumsalam Puan Nurmah. Puan Rin Hassan terbaik. Puan Nurmadiah terbaik. Jadi yang ditinggalkan atau dititipkan boleh juga. Apa dia? Benda dia. Ataupun benda boleh, atau sesuatu, atau orang pun boleh juga. Maudu'un. Maudal ya. Gunakan dal ya. Maudu'un. Maudu' bukan dot ya. Bukan maudu'. Kalau dot itu maknanya diletakkan atau dibuat. Ke sini maudu'. Maudu' itu maknanya yang ditinggalkan atau yang dititipkan. Okey. Sekarang tuan-tuan semua, terbaik. Betul, Puan Zainab, Puan Nurmadiah. Okey, itu bahasa Arabnya yang ditinggalkan atau yang dititipkan. Maudu'un. Sekarang tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia? Perkataan dia adalah maudu'un. Maknanya yang ditinggalkan. Maka apa sirah dia tuan-tuan semua? Bi fathil qaf ya Syekh. Bi fathil al-qaf. Maksud dia bi fathil qaf. Al-qaf yang mana? Tuan Qaisar ya. Okey, Qaisar mungkin ni. Yang bi fathil qaf ya Syekh, maksud dia apa? Fathil qaf. Yang mana yang fathah, yang qaf dia? Yang mana qaf yang fathah? Okey, terbaik. Betul ya. Okey, terbaik. Masya Allah, betul. Sirah dia isim maf'ul. Tadi yang pertama tadi Puan Zainab betul dia. Puan Zainab, Puan Rin Hassan, Puan Nurmadiah, Puan Nurmah, Tuan Abdul Halim, Puan Zainab, Tuan Qaisar betul. Puan Maslina dan Puan Ramlah. Betul, terbaik. Masya Allah. Sirah dia adalah isim maf'ul. Terbaik. Masya Allah. Sirah dia isim maf'ul. Sebab tu maknanya ditinggalkan ya. Ditinggalkan ataupun yang dititipkan. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Sirah dia isim maf'ul. Jadi isim maf'ul tu maknanya ya. Ditinggalkan. Nama Qaisar. Bi fathil qaf. Okey, terbaik. Syukran Tuan Qaisar. Ahlan wa sahlan. Qaisar. Bi fathil qaf. Jadi qaf Qaisar tu, qaf dia tu balik atas. Masuk Tuan Qaisar. Terbaik. Ahlan wa sahlan bikum. Jadi sirah dia isim maf'ul. Lepas tu tuan-tuan semua, kita dah tahu apa bahasa Arab dia, madza naqulu fil lughatil arabiyyah, yang ditinggalkan iaitu maudu'. Maka sirah dia adalah isim maf'ul. Ismul maf'ul. Lepas tu tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Wazan ya. Wazan. Sila tuan-tuan semua, apa wazan dia? Wazan senang dia tengok pada muka surat 88. Muka surat 88 ya, wazan dia ada. Cumanya wazan ni senang saja ni tuan-tuan ya. Kalau untuk wazan senang saja.
Senang saja wazannya. Sila tuan-tuan semua tulis dalam kolom komen. Okey. Puan Nurmah. Ada yang kurang huruf dia. Tuan Abdul Halim terbaik. Puan Rin Hasan terbaik. Puan Maslina terbaik. Masya Allah. Okey. Puan Zainab terbaik. Puan Zainab Sahad. Ada 2 Puan Zainab. Zainabani. Okey, terbaik. Ahsan Tuma. Okey, Puan Nurmadiah. Puan Nurmah. Sila eja. Okey. Puan Nur Fazila terbaik. Okey. Puan Nur Fazila. Waalaikumsalam. Tak apa. Tuan Kaisar. Terbaik. Puan Ramlah terbaik. Masya Allah. Okey. Wazan dia betul Puan Nurmah. Puan Nur Fazilah betul. Jadi wazan dia adalah maf'ulun. Okey, terbaik. Jadi kalau wazan dia maf'ul, sama ke tidak dengan, ini kan wazan istilah dia. Ini mauzun ya istilah dia. Benda yang kita cari tahu bahasa Arab dia tadi itu dinamakan dengan mauzun. Mauzun ni sama ke tak dengan wazan bentuk dia? Sama ya. Tak ada beza pun. Huruf dia sama, baris dia pun sama, tak ada yang hilang, tak ada huruf yang ditukar, tak ada huruf yang hilang, tak ada baris yang ditukar. Maknanya sama dengan wazan, maknanya kita tak payah nak cari bentuk asal. Sebabkan dia sama. Betul, Puan Nurmah terbaik. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Ini yang pertama ya. Jadi, apa bahasa Arabnya yang ditinggalkan atau ditinggalkan? Maudu'un. Apa wazan dia? Maf'ulun. Apa sighah dia? Ismul maf'ul. Dan wazan dan mauzun bentuk dia sama. Jadi kita tak payah nak cari bentuk asal. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Alhamdulillah. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Jadi ini contoh latihan pertama ya. Lepas ni kalau jelas kita cuba yang lain lagi. Okey, jelas tuan-tuan? Jelas ya? Jelas, Alhamdulillah. Syukran. Puan Nurmah, Puan Rin Hasan dan tuan-tuan yang lain. Sekarang tuan-tuan semua buat ayat dia. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Tinggalkanlah. Apa bahasa Arabnya? Tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Tinggalkanlah. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Apa bahasa Arab dia tuan-tuan semua? Tinggalkanlah. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Tinggalkanlah. Tuan Kaisar, jazakallah khairan min Indonesia. Masya Allah, antum min Indonesia. Ahlan wa sahlan bikum. Barakallahu fikum. Okey. Tinggalkanlah. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Tinggalkanlah. Okey. Puan Rin Hasan terbaik, Puan Maslina terbaik, Puan Zainab terbaik, Tuan Abdul Halim terbaik, Puan Nurmah terbaik, Puan Zainab terbaik. Masya Allah. Tinggalkanlah. Tuan Kaisar terbaik. Masya Allah. Ahlan. Puan Nur Fazilah terbaik. Betul. Tinggalkanlah. Betul. Terbaik semua. Terbaik. Tadi bahasa Arab dia adalah da'. Maknanya da'. Jadi da' tu maknanya tuan-tuan semua tinggalkanlah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis ni, daripada an Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Talib, ada dalam sebuah radhiyallahu anhuma, qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini riwayat daripada Tirmizi. Hadis dia hasan sahih ya. Dalam hadisnya da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Maknanya apa Ustaz?
Okey, kita cuba tengok makna dia. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Okey. Ini hadis ya, riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Jadi da' ma yuribuka, tinggalkanlah ma apa sahaja. Yuribu ni macam zalikal kitabu la raiba, ragu. Maknanya ma yuribuka, yang meragukan, membuat ragu engkau. Jadi membuat engkau ragu. Da' ma yuribuka, tinggalkanlah apa sahaja yang membuat engkau ragu. Ila ma la yuribuka, kepada yang tidak membuat engkau ragu. Tinggalkan yang buat engkau ragu, pergilah kepada yang tidak engkau buat. Pergilah kepada yang engkau tidak ragu. Tinggalkan yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu ditinggalkan. Pergi kepada yang tak ragu-ragu. Pergi kepada yang kita yakin dengannya. Tinggalkan yang ragu-ragu ya. Jadi da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini dalam hadis ya. Hadis daripada Abu Muhammad. Terbaik. Masya Allah. Okey. Min Padang. Nahnu min qabilah wa min nafsil qabilah. Daripada bangsa sama Padang ya. Minangkabau. Okey. Ahlan wa sahlan. Okey. Sekarang tuan-tuan semua. Mauzun dia da'. Maknanya tinggalkanlah. Sekarang tuan-tuan. Apa sigah dia tuan-tuan? Apa sigah dia? Sigah saya tanya ya. Apa sigah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sigah dia tuan-tuan? Apa sigah dia? Sigah. Saya tak tanya wazan ya. Saya tanya sigah. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa sigah dia tuan-tuan? Sigah. Adakah dia isim masdar, isim fa'il, isim zaman, isim makan, fi'il amar, fi'il nahi, fi'il mudhari'? Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, Puan Rin Hasan, terbaik. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia? Sirah. Ma siratul kalimah. Ma siratul kalimah da'. Apa sirah dia? Okey. Dah ramai jawab. Puan Rin Hasan, Puan Maslina, Puan Nurmah, Puan Nurmadia. Okey, Tuan Abdul Halim, Puan Nur Fazilah, Puan Zainab, Puan Ramlah, Puan Zainab Sahad. Terbaik semua. Masya Allah. Sirah dia adalah fi'il amar. Sebab tu maknanya tinggalkanlah. Okey. Lepas tu tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan semua? Betul, Puan Fauziah, betul. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Betul, Tuan Kaisar, betul. Fi'il amar. Sila tuan-tuan semua, apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Okey. Puan Rin Hasan. Wazan ya, wazan. Wazan dia. Da'. Apa wazan dia? Wazan tengok pada muka surat 88. Tengok pada muka surat 88. 88 ya. Tengok pada muka surat 88 ya. Tengok dekat sana wazan untuk fi'il amar. Apa wazan dia? Okey, Tuan Kaisar boleh. Tak apa. Terbaik. Ada lagi lain? Puan Ramlah, Tuan Abdul Halim, terbaik. Masya Allah. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Okey, terbaik. Okey. Puan Abdul Halim, Puan Nurmadia, Puan Zainab, terbaik. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Jadi wazan ni tuan-tuan semua adalah if'al. Tapi Ustaz, tak sama pun dengan wazan dengan mauzun, tak sama pun Ustaz. Wazan dengan mauzun tak sama pun Ustaz. Jadi macam mana ni Ustaz? Kalau untuk nak menjadikan, kalau tuan-tuan nak menengok bentuk dia yang sama, kita cari bentuk asal. Apa bentuk asal dia? Senang saja tuan-tuan. Senang saja. Bentuk asal dia senang saja ya. Kita tengok pada wazan. Yang pertama pada wazan ni itunya alif. Kita bagi alif. Okey. Yang kedua fa. Fa ni sejajar dengan apa tuan-tuan? Kita tengok yang pada isim maf'ul tadi lah ya. Kita berpanduan kepada isim maf'ul tadi. Fa ni sejajar dengan apa tuan-tuan?
Fa sejajar dengan waw Ustaz. Okey, kita bagi waw. Lepas tu ain. Ain sejajar dengan apa tuan-tuan? Tengok pada isim maf'ul tadilah, senang. Ain sejajar dengan dal. Oh, sejajar dengan dal ya. Okey, kita bagi dal. Okey, lepas tu. Lepas tu tengok pada wazan fi'il amar lagi tuan-tuan. Tengok lagi pada wazan fi'il amar. Lepas ain, lam. Lam sejajar dengan apa tuan-tuan? Tengok pada isim maf'ul dia. Panduan pada isim maf'ul. Isim maf'ul lam sejajar dengan apa? Dengan ain. Okey, lam sejajar dengan, kita bagi. Saya bagi warna kuning. Lam sejajar dengan ain. Okey, maknanya dekat sini lam ni pun juga kena sejajar dengan ain lah. Jadi tuan-tuan, lepas tu macam mana lagi Ustaz? Samakan baris dia. Samakan baris dia. Jadi dia macam mana? Iu. Iu tak. Sorry. Iu tak. Iu tak. Jadi tuan-tuan semua, bentuk asal dia, bentuk semula jadi dia adalah iu tak. Bentuk semula jadi dia adalah iu tak. Jadi tuan-tuan semua dekat sini ni, asal dia ada alif dengan waw. Cuma alif dengan waw tu dibuang. Jadi macam kita bincang tadi tuan-tuan, kalau ada huruf illah, kadang-kadang ada yang dihilangkan huruf illah tu. Jadi kalau kata dasar tu ada huruf illah, kadang-kadang huruf illah tu dihilangkan atau ditukar baris dia, macam tu tuan-tuan ya. Jadi bentuk semula jadi dia ada alif dengan waw, lepas tu dibuang alif dengan waw. Kenapa Ustaz? Kita belum bincang lagi ya. Kita belum bincang. InsyaAllah nanti pada bab i'lal kita bincang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, bentuk asal dia adalah iuda. Cumanya Ustaz, kalau saya tadi ada Tuan Kaisar tadi, jawab ya. Cumanya kalau dekat sini ni if'al, ini sama dengan iuda Ustaz. Kalau dak ni maknanya dia sama macam mana Ustaz wazannya Ustaz? Lebih tepatnya kita sebut mana wazannya Ustaz? Boleh kita sebut macam ni? Sorry tuan-tuan ya, saya baru siap makan. Jadi suka bersendawa. Okey. Kalau dak ni tuan-tuan, kalau saya bagi Ustaz, dak ni wazan dia if'al Ustaz, nampak macam tak sesuai sangat Ustaz. Saya nak samakan juga Ustaz wazan ni dengan mauzun dia Ustaz. Nak samakan juga. Mauzun dia 2, saya nak juga wazan dia 2 Ustaz. Boleh juga. Jadi, kita cubalah buat dal. Dal sejajar dengan apa tadi tuan-tuan? Dal sejajar dengan ain ya. Dal sejajar dengan ain. Kita buat ain dekat sini. Lepas tu ain. Ain sejajar dengan apa tuan-tuan? Ain sejajar dengan lam. Kita bagi juga lam dekat sini. Jadi dia macam mana baris dia ni? Baris dia samakan dengan mauzun. Jadi dia macam mana? Al macam tu ya. Jadi wazan dia al. Jadi tuan-tuan, cara nak menjawab dia ada dua cara. Kalau ditanyakan apa wazan dak, boleh tuan-tuan cakap wazan dia if'al. Cakap if'al boleh. Lepas tu pastilah ditanyakan tak sama pun dengan dak. Sama sebabkan bentuk semula, tuan-tuan kena bagi senaraikan bentuk semula dia. Bentuk semula jadi bentuk asal dia adalah iuda. Lepas tu alif dengan waw dibuang. Okey? Itu cara pertama. Cakap saja wazan if'al. Ataupun cara kedua boleh bagi tahu juga wazan dia adalah al. Wazan dia adalah al. Jadi sebab tu perkataan dia dak. Cuma yang fa dia tak ada dekat sana ya. Boleh tuan-tuan nak pilih yang mana. Kalau yang al ni yang kitab Dr. Warusli bagi cara dia dengan yang ni lah, yang al tu. Kalau dalam kitab Dr. Warusli. Cuma saya suggestkanlah tuan-tuan ambil saja yang if'al ya. Wazan if'al sebabkan tuan-tuan boleh tahu bentuk asal sehingga tuan-tuan pun tahu juga apa huruf illah yang dihazafkan. Ada huruf yang dihazafkan tu tuan-tuan tahu. Kalau dekat sini tuan-tuan tahulah. Iudak. Apa yang huruf yang dihilangkan? Itunya alif dengan waw. Tuan-tuan tahulah. Tapi boleh saja tak ada ya. Tak ada masalah dua-dua tu. Okey, dua-dua tu. Betul dua-dua tu. Okey, terbaik. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Jadi macam tu ya. Ada alhamdulillah kita dah buat latihan ya untuk sirah, wazan dan mauzun. Okey, sila tulis dalam ruang komen faham ke tak faham. Kalau faham, kita akan meneruskan kepada latihan kita yang ada di bawah table tu. Kalau faham ya, kita cuba buat latihan yang ada di dalam tabel muka surat 90. Okey.
Okey, semua faham ya? Alhamdulillah faham. Terbaik. Masya Allah. Okey, syukran tuan-tuan semua. Syukran. Okey, kalau semua faham, kita teruskan kepada latihan. Kita cuba teruskan kepada latihan. Okey, tuan-tuan. Kita cuba latihan. Sekejap ya. Okey. Saya nak ambil latihan yang nombor 2. Nombor 2 ya. Nombor 2, latihan yang nombor 2. Saya nak ambil latihan yang nombor 2. Okey, semua cakap Pak. Saya nak ambil latihan nombor 2. Okey. Kalau tuan-tuan tak boleh baca, tinggalkan saja tu ya. Buat saja ni. Okey. Munfaridan. Munfaridan. Okey. Okey, tuan-tuan semua. Sekarang kita nak fokus dengan yang ni. Dalam tasrif dia. Okey, dalam tasrif dia. Yang pertama kali tuan-tuan, dalam ilmu tasrif, yang paling senang dahulu ya, fi'il madi dia. Saya akan tanya kepada tuan-tuan, apa fi'il madi dia? Tengok dalam table, apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madi dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Yang perkataan yang saya bagi warna kuning tu. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madi? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Puan Rin Hasan, terbaik. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madi dia? Fi'il madi. Okey, ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi daripada perkataan yang saya bagi warna kuning tu? Yang warna kuning ya. Tuan-tuan tengok dalam table ya. Tengok saja dalam table. Tengok yang mana satu dia. Ada lagi? Okey, Puan Nur Fazilah terbaik. Puan Zainab terbaik. Puan Maslina terbaik. Puan Ramlah terbaik. Masya Allah. Okey, Puan Fauzia. Puan Nurmah terbaik. Ahsantumah. Ada lagi nak jawab? Tuan Abdul Halim. Itu kata dasar ya. Kalau dipisah-pisahkan tu kata dasar ya Tuan Abdul Halim ya. Tapi boleh saja, tak apalah. Okey, Puan Nurmadia. Jadi, fi'il madi dia adalah wada'a. Wada'a ya. Puan Zainab betul. Puan Zainab itu kata dasar ya. Kata dasar. Jadi tuan-tuan semua, kalau saya tanyakan fi'il madi dia apa, bagi tahu fi'il madi dia ya. Bukan kata dasar dia. Kalau tuan-tuan pisahkan waw, dal, ain, itu kata dasar. Maknanya sejajar dengan fa adalah waw, sejajar dengan ain adalah dal, sejajar dengan lam adalah ain. Bukan macam tu ya. Itu kata dasar. Kalau Puan Zainab buat ni kata dasar ni. Saya nak minta fi'il madi dia. Fi'il madi dia adalah wada'a. Okey, tuan-tuan semua ya. Terbaik, tak apa. Silap-silap sikit pun tak apa. Okey. Okey, lepas tu sirah dia tuan-tuan semua. Sirah dia. Okey, tadi Tuan Kaisar terbaik, wada'a. Betul. Sekarang tuan-tuan semua, sirah dia tuan-tuan semua. Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Fi'il yang warna kuning tu, fi'il madi dia adalah wada'a. Tuan-tuan sekarang tengok dalam kitab tu, tengok yang sejajar dengan dia. Tengok yang sejajar dengan dia. Yang sejajar dengan dia tu apa sirah dia? Apa yang paling matching tuan-tuan? Apa yang paling matching? Bolehkah dia fi'il madi, fi'il mudhari', isim masdar, isim fa'il, isim zaman, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, yang mana satu sirah dia? Okey, Puan Rin Hasan. Puan Zainab betul. Puan Nur Fazilah terbaik. Puan Ramlah terbaik. Puan Maslina terbaik. Puan Nurmadia. Tuan Abdul Halim terbaik. Ahsantum. Okey, terbaik. Masya Allah. Puan Nurmah terbaik. Fi'il amar ya. Okey. Fi'il amar. Okey, terbaik. Fi'il amar ya. Jadi sirah dia adalah fi'il amar. Okey. Jadi fi'il amar sirah sini ya. Macam mana pula? Puan Zainab fi'il madi. Kalau fi'il madi mesti ada wa lah. Mesti ada wa. Kalau fi'il madi dia ada wada'a. Tak mungkin sini fi'il madi. Kalau yang kuning ni fi'il madi mesti dekat sebelum dia ada waw. Kalau di fi'il madi ya, bukannya fi'il amar. Okey, terbaik Puan Zainab. Betul. Terbaik. Masya Allah. Tuan Kaisar terbaik. Masya Allah.
Puan Fauziah betul, terbaik. Okey, siga dia fi'il amar. Lepas tu tuan-tuan semua wazan dia. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia yang warna kuning tu, apa wazan dia? Kalau fi'il amar maka wazan dia apa tuan-tuan? Kalau dia fi'il amar maka wazan dia apa tuan-tuan semua? Kalau fi'il amar apa wazan dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Kalau fi'il amar apa wazan dia tuan-tuan semua? Tengok muka surat 88 ya, muka surat 88. Sila tuan-tuan semua tengok dalam muka surat 88 apa wazan untuk fi'il amar. Boleh gunakan dua cara tadi ya. Tadi ada saya bagi tahu dua cara ya. Yang pertama cara yang biasa ataupun yang kedua cara yang tengok cara yang dijawab sama Tuan Kaisar tadi. Ada cara satu lagi tadi ya. Sila. Cara yang pertama ni paling senang. Tengok saja dalam kitab muka surat 88. Betul. Terbaik. Terbaik betul. Puan Rin Hasan, Puan Nur Fazilah, Puan Nur Madiah, Puan Nurma, Tuan Abdul Halim, Puan Fauzia, Puan Ramlah, terbaik. Masya Allah. Wazan dia adalah if'al. If'al. Yang ini ni dalam kitab tulisan dia yang fi'il amar dia dak Ustaz. Okey, betul dak dalam kitab ya, dalam kitab dak. Fi'il amar dia dak. Tapi kenapa tak sama dengan wazan? Tak sama sebabkan dia dah ada berubah. Bentuk asal dia apa? Dak yang kita buat tadi ya, yang kita buat tadi. Jadi bentuk asal dia iudak. Cumanya alif dengan waw alif dengan waw dia dihazafkan, dibuang. Alif dengan waw dia dibuang. Okey. Boleh nak bagi tahu betul? Boleh. Betul Puan Maslina, Puan Rin Hasan, Tuan Kaisar terbaik. Boleh bagi tahu if'al. Cuma kalau tuan-tuan bagi tahu if'al, tuan-tuan kena letakkan bentuk asal. Bentuk asal dia iudak, alif dengan waw dibuang. Kalau nak bagi tahu al boleh juga. Cuma kalau tuan-tuan bagi tahu al kena hati-hati sebabkan ada fa yang dihilangkan. Kena ingat ada maknanya jangan sampai terlupa fa dia. Walaupun bagi tahu al, ingat ada huruf yang dihilangkan juga iaitu fa dia. Okey, terbaik. Boleh bagi tahu if'al, boleh bagi tahu al. Dua tu boleh. Cara yang kedua. Betul Puan Rin Hasan. Okey, alhamdulillah. Lepas tu tuan-tuan semua, kata dasar dia jazrul kalimah. Jazrul kalimah. Apa kata dasar ni tuan-tuan? Apa kata dasar daripada perkataan da? Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia? Ada yang boleh? Kata dasar dia. Sila tuan-tuan semua, apa kata dasar dia? Sila tulis dalam ruang komen. Tuan-tuan semua, kalau macam ni tuan-tuan boleh tengok pada kalam wazan. Kalam wazan yang kita buat dalam skrin ya. Dalam skrin ni tengok pada kalam wazan, yang wazan tu. Tengok wazan, ambil yang wazan ni, fokus kepada wazan dengan mauzun dia. Tengok dekat sini kata dasar dia. Mauzun dia tengok yang bentuk asal dia. Tengok bentuk asal. Senang pada bentuk asal ni. Tengok. Apa yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Apa yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Okey, Puan Zainab terbaik. Tuan Abdul Halim terbaik. Puan Ramlah terbaik. Puan Rin Hasan terbaik. Puan Zainab Sahad terbaik. Okey, Puan Fauzia terbaik. Jadi kata dasar dia Tuan Kaisar. Okey, ada silap. Alif tak ada ya, alif tak ada ya. Jadi kata dasar dia apa tuan-tuan? Kata dasar dia tengok yang sejajar, yang alif jangan ya, alif tu tambahan bukan kata dasar ya, bukan huruf asal ya. Huruf asal tu yang kata dasar, jazar tu kata dasar tu jazar kalimah ni maknanya yang sejajar dengan fa, ain dan lam sahaja. Kata dasar dia. Kalau dalam bahasa Indonesia dia tu akar kata. Okey. Kata dasar dia tengok yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Yang sejajar dengan fa apa? Tengok yang dengan yang dalam bracket ni, dalam yang sini ni, yang bentuk asal ya. Yang sejajar dengan fa apa? Waw. Yang sejajar dengan ain apa? Dal. Yang sejajar dengan lam apa? Ain. Maknanya tuan-tuan, kata dasar dia adalah waw, dal dan ain. Tak ada alif ya. Alif tu huruf tambahan. Betul. Puan Nur Fazilah, Puan Zainab, Puan Nur Madiah, Puan Nurma, Puan Maslina terbaik. Jadi kata dasar dia
waw, dal dan ain. Ni barulah tuan-tuan semua, ini kata dasar ni. Kalau tuan-tuan bagi pakai koma, waw, lepas tu dal, lepas tu ain, itu baru kata dasar ya. Terbaik, Masya Allah. Okey, maknanya tuan-tuan apa ni bina dia tuan-tuan? Apa bina dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia tuan-tuan? Apa bina? Bina ada yang sahih, ada yang mu'tal. Kalau sahih ada 3, sahih salim, sahih mudha'af, sahih mahmuz. Kalau mu'tal ada 4, mu'tal mithal, mu'tal ajwaf, mu'tal naqis, mu'tal lafif. Yang mana satu tuan-tuan semua? Pertama tentukan sahih ke mu'tal dulu. Ana fikir tadi wazan asli sebelum menjadi dak. Okey. Jazar beza ya. Okey. Betul, dia dak. Dak tadi tu, ini istilah dia, dak ni, ini bentuk yang digunakan. Dak ni bentuk asal. Kalau saya bagi istilah perkataan dia, ini bentuk yang digunakan, ini bentuk asal. Kalau dekat sini ni kata dasar. Kata dasar ni huruf yang mendasari dia. Yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan la. Atau istilah dalam tasrif tu, fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Itu kata dasar ya. Kata dasar tu fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Senang nak tengok kata dasar tu, tengok pada wazan, lepas tu sejajarkan dengan bentuk asal. Sejajarkan dengan bentuk asal. Jadi cara senang dia tu tengok pada wazan, lepas tu sejajarkan dengan bentuk asal ni. Itu cara senang dah. Jadi tuan-tuan janji tahu sejajar dengan fa, ain dan lam, itu kata dasar dia lah. Okey. Okey, terbaik. Masya Allah. Okey, semua dah jawab ya? Okey, saya tak sempat nak baca ni. Okey, terbaik. Saya akan jawab saja. Jadi bina'ul fi'il, semua dah jawab tadi, dah betul nampaknya. Bina'ul fi'il, tengok tuan-tuan, kalau kita nak menentukan bina', tengok pada kata dasar. Tengok pada kata dasar. Pada kata dasar ni ada huruf illah ustaz. Maka dia mu'tal. Mu'talun. Lepas tu, pada kata dasar ni huruf illah dia dekat depan ustaz. Maka nama dia adalah mu'tal mithal. Kalau huruf illah dekat depan yang sejajar dengan fa, kalau huruf illah sejajar dengan fa, nama dia mu'tal mithal. Mu'tal mithal ya. Okey. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Okey, jadi bina dia mu'tal mithal. Okey, alhamdulillah kita dah selesaikan tasrif dia. Jadi ini perbincangan tasrif ni. Ini adalah perbincangan tasrif. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi untuk perbincangan tasrif ni tuan-tuan, jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Jelas ke tak jelas? Ni tasrif ya. Tasrif ni 5 benda. Yang pertama, fi'il madi dia apa? Sirah dia apa? Wazan dia apa? Kata dasar dia apa? Bina dia apa? 5 ya. 5. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Okey, kalau jelas, jelas. Alhamdulillah. Syukran tuan-tuan semua. Syukran. Sekarang kita buat nahu dia. Nahu ya. Okey, tadi sini bacaan dia adalah dak. Sekarang kita cuba nahu dia. Nahu. Kejap tuan-tuan ya. Saya buat nahu dia. Okey, nahu dia lagi. Sila tuan-tuan semua cuba i'rabkan dak. Cuba i'rabkan. Saya nak minta tuan-tuan semua macam mana tuan-tuan mengi'rabkan dak tu, perkataan dak dalam ilmu nahwu. Macam mana tuan-tuan semua? Macam mana tuan-tuan mengi'rabkan perkataan dak? Saya nak cuba tengok. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam kolom komen. Kalau boleh yang lengkap lah. Macam kita buat sebelum-sebelum ni, kelas-kelas sebelum ni. Yang kelas yang sebelum ni lah. Cuba buat dalam bentuk yang lengkap dia. Ada boleh i'rabkan? Ada? Tak ada? Okey, kita cuba sama-sama ya, sama-sama. Okey, kita cuba sama-sama ya. Yang pertama tuan-tuan, ini apa tadi sirah dia fi'il amar ya, fi'il ya. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa fi'il dalam ilmu nahwu, tuan-tuan sebut nama dia. Kalau dia fi'il, sebut nama dia, fi'il apa dia? Yang pertama kali. Kita tak sebut dia ni maf'ulun bih mubtada, tak ada, fi'il ada. Tuan-tuan sebut
jenis nama fi'il tu. Fi'il apa dia? Ini fi'il amar, sebut dia fi'il amar. Sebut dia fi'il amar ya. Sebut nama dia. Kalau fi'il mudhari, sebut fi'il mudhari. Kalau dia fi'il madi, sebut dia fi'il madi. Okey tuan-tuan, sudah tuan-tuan ya? Dah okey ya? Jadi kalau dia fi'il, sebut dia fi'il. Kalau untuk tuan-tuan yang baru belajar, ini dah cukup dah. Dah cukup dah ni, dah cukup. Tak payah nak tambah-tambah lagi. Kalau tuan-tuan yang baru belajar. Tapi kalau tuan-tuan nak tambahkan lagi, nak yang lebih sempurna lagi, kita kena tambah keterangan dia. Adakah fi'il madi ni mabni ke tidak? Kekal tak ujung dia? Ujung dia ni kekal tak? Adakah dia boleh berubah jadi da'i, da'u? Adakah ujung dia ni kekal? Jadi tuan-tuan semua, fi'il madi dan fi'il amar, fi'il madi dan fi'il amar, fi'il mudhari sebahagian kecil lah, fi'il madi dan fi'il amar, dua-dua ni tuan-tuan, semua fi'il madi dan fi'il amar itu mabni. Mabni itu apa Ustaz? Kekal ujung dia. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa dak, dalam ayat lain dia tetap akan dak, tak akan berubah-ubah. Tapi beza halnya contoh tuan-tuan dekat sini tuan-tuan, perkataan mu'tal ni, contoh ya, ni tak mabni ni, mu'tal ni. Contoh ya, perkataan mu'tal ni saya bagi warna hijau dekat tepi bawah ya. Warna hijau ni. Mu'tal ni tuan-tuan ujung itu boleh berubah. Mu'talun, mu'tallan, mu'tallin. Ikutkan ayat dia lah. Ikutkan kedudukan dia dalam ayat. Tapi kalau dak, fi'il amar ni, ujung dia kekal. Tetaplah sukun. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila tetap sukun. Sebab tu dia mabni. Okey. Mabni dia dengan apa tuan-tuan? Ala apa mabni dia? Ala sukun. Jadi mabni dia dengan sukun. Kekal dengan sukun je. Takkan berubah-ubah sukun tu. Takkan berubah jadi bari bawah, bari depan tak ada. Tetap sukun je. Sebab tu fi'il madi, fi'il amar, mabni. Mabni ala apa? Mabni ala sukun. Okey, okey, Tuan Kaisar buat ni yang majzum. Majzum, apa lagi istilah yang kita ada majzum, marfu, apa lagi? Mansub. Yang ini semua ni majrur. Ini ni tuan-tuan semua, ini tak ada istilah ni digunakan dalam mabni tak ada. Dia tak digunakan pun. Tak ada fi'il madi mansub, tak ada ya. Yang ini ni untuk yang mu'rab. Ini untuk yang mu'rab. Macam mu'tal ni boleh kita buat sini. Mu'tal ni apa? Marfu', mansub, majzum, majrur ni mu'tal ni. Mu'talun. Ujung dia bagi depan Ustaz. Maknanya dia marfu'. Barulah kita boleh gunakan istilah ni. Marfu'. Jadi ini marfu', mansub, majzum, majrur ni istilah yang digunakan untuk yang mu'rab. Yang ujung dia boleh berubah ya. Okey. Jadi kita tak gunakan istilah tu. Okey. Okey. Terbaik. Terbaik ya. Tapi ada juga fi'il amar yang tak sukun Ustaz kan? Betul, ada juga tak sukun. Jadi dia mabni dia bukan dengan sukun tu. Kalau fi'il amar yang ujung dia tak sukun, maknanya mabni dia bukan dengan sukun. Maknanya mabni dia dengan cara yang lain. Mabni dia dengan cara yang lain. Sebab kan fi'il amar tu mabni dia tak hanya dengan sukun. Fi'il amar tu mabni dia dengan 5. Mabni 5 rasanya. Mabni ala sukun, mabni ala dhammi, mabni ala dhammi, mabni ala Sorry, saya lupa pula. Mabni ala sukun. Mabni ala hazaf nun. Mabni ala hazaf huruf illah. Mabni ala al-fathi ada juga. Jadi tuan-tuan semua, fi'il amar tu dia pun juga banyak mabni, tak hanya dengan sukun. Jadi mabni itu tak hanya dengan sukun ya. Tuan-tuan boleh tengok muka surat dalam buku Nahwu ada tu di level 3. Di level 3 ada. Okey. Lepas tu tuan-tuan, tinggalkanlah. Fa'il dia, wa fa'iluhu. Fa'il dia siapa tuan-tuan? Fa'il dia, mesti ada fa'il dia. Tuan-tuan jangan sebut fa'il dia. Fa'il dia apa tuan-tuan? Dhamir. Kalau fi'il amar, fa'il dia dhamir. Confirm. Fa'il dia kalau fi'il amar tuan-tuan semua yang ujung dia sukun macam ni. Kalau fi'il amar yang ujung dia sukun macam ni, confirm. Confirm, pasti. Fa'il dia dhamir mustatir, confirm. Kalau confirm tu istilah dia apa? Wujuban. Wujuban. Confirm tu istilah dia wujuban. Maknanya apa Ustaz? Confirm fa'il dia tu mustatir. Confirm ni dah hampir boleh dipastikan dah. Confirm dhamir fa'il dia adalah dhamir mustatir. Confirm. Sebab tu istilah dhamir mustatir wujuban. Mustatir, ganti nama yang disembunyikan.
Okey. Lepas tu, apa dia ganti nama disembunyikan tu? Takdiruhu. Yang disembunyikan adalah takdiruhu. Takdiruhu apa? Anta. Takdiruhu anta. Jadi tuan-tuan, kalau cara lengkap dia, domir mustatir wujuban. Confirm mustatir. Jadi kalau fi'il amar, kalau ujung dia sukun, confirm itu anta. Sebab tu istilah dia domir mustatir wujuban. Kita dah bincang hari tu, rasanya ada perbincangan dia dalam live lah. Rasanya di minggu lepas rasanya ada. Jadi confirm dia mustatir. Sebab tu nama dia dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu siapa? Apa yang dihilangkan? Anta. Engkau. Tapi kalau tuan-tuan, Ustaz, saya pening nak istilahkan wujuban ke jawazan ke Ustaz. Dia lawan dia jawazan ya. Saya pening lah Ustaz. Boleh buat sajalah fa wa fa'iluhu dhamir mustatir anta saja. Dah cukup dah. Itu dah cukup dah. Dhamir mustatir anta, itu dah cukup dah. Macam Hajah Nur Fazilah buat ni dah cukup dah. Fa'il dia dhamir mustatir anta dah cukup. Tapi yang lengkap dia macam ni lah. Dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Okey tuan-tuan ya. Jadi engkau tinggalkanlah. Ni tuan-tuan, nama dia nanti kalau tuan-tuan ada belajar ni nama dia nunul wiqayah. Nunul wiqayah. Dia kalau ada fi'il bersambung dengan ya menyatakan saya, ya ni menyatakan saya. Jadi kalau ada fi'il bersambung dengan ya yang menyatakan saya, mesti ada nun untuk memisahkan kata kerja dengan ya tu. Ada nun. Nama nun tu dinamakan dengan nunul wiqayah. Okey. Okey tuan-tuan ya. Sekarang ya dia macam mana? Ada yang boleh buat macam mana i'rab ya secara lengkap? Ada boleh i'rabkan ya secara lengkap tak? Ya tu dhamir juga tu ganti nama. Ada yang boleh tak? Macam mana cara meng'irabkan ya? Secara lengkap dia, secara betul dia. Kalau boleh lah. Tapi kalau tak boleh pun boleh bagi tahu saja. Ini mubtada Ustaz, ini khabar Ustaz, ini maf'ulun bih Ustaz, boleh. Ada yang boleh tak jawab? Ini sebagai apa dia? Atau yang lengkap dia boleh juga. Okey, tak ada ya? Okey, tinggalkanlah saya. Maknanya saya yang ditinggalkan. Saya ditinggalkan. Maknanya ini maf'ulun bih. Tinggalkanlah saya. Sama pukul saya. Saya ni jadi objek dia. Objek. Tinggalkanlah saya. Tinggalkan saya maknanya saya objek dia. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih tuan-tuan ya. Maf'ulun bih. Cumanya tuan-tuan, kalau kata nama tu, ya tu kan kata nama, ganti nama kan? Kalau kata nama yang ya, ni ganti nama yang dekat sini ni ganti nama ni mabni tuan-tuan, kekal. Setiap ganti nama tu mabni kekal. Jadi tuan-tuan semua, jangan sebut terus maf'ulun bih. Kalau untuk baru-baru belajar tak apalah, cakap saja ni maf'ulun bih. Kalau yang lengkap dia sebut nama dia. Dia dhamir. Nampak ke tidak? Baris ke mustatir? Baris Ustaz, nampak Ustaz. Bersambung ke tidak dengan perkataan sebelum dia? Bersambung Ustaz, tak ada terpisah Ustaz, nama dia muttasil. Kalau dia berpisah, munfasil. Sambung. Setiap dhamir mesti kekal ujung dia. Maka dia mabni. Tuan-tuan ada belajar ni dalam ilmu nahwu, isim-isim yang mabni. Mabni dengan apa tuan-tuan? Mabni dengan sukun, maknanya mabni alas sukun. Alas sukun. Okey tuan-tuan ya, mabni alas sukun. Baru tuan-tuan terakhir cakap, dia ni dalam keadaan sebagai apa? Fi mahalli. Dalam keadaan sebagai apa? Fi mahalli. Sebagai apa tuan-tuan? Sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu nasab. Jadi kita buatlah fi mahalli nasab maf'ulun bih. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan kena sebut dulu nama dia. Kalau yang kekal-kekal ni sebut nama dia. Sebut dia tu mabni. Lepas tu sebut dia mabni atas apa. Lepas tu sebut kedudukan dia sebagai apa. Tapi istilah dia kita tak sebut mansub ya. Kita sebutkan istilah dia fi mahalli. Bukan mansub ya, tapi fi mahalli nasab. Dalam keadaan nasab. Maf'ulun bih. Macam tu tuan-tuan ya. Betul. Ya tu mutakallim, betul. Betul, terbaik. Betul. Tuan Kusai, betul. Betul. Okey tuan-tuan semua ya. Betul.
Jadi kalau tuan-tuan mengirabkan dia, ya al-ya'u ataupun nak istilahkan ya'ul mutakallim boleh juga, ataupun nak sebut ya saja boleh. Al-ya'u dhamirun barizun muttasilun, nama dia, atau tuan-tuan tak nak panjang sangat Ustaz, dhamir saja sebut saja dhamir. Dhamir, lepas tu mabni ala sukun fi mahalli nasab maf'ulun bih. Kalau yang simple lagi Ustaz, macam mana Ustaz? Cakap saja al-ya'u maf'ulun bih, dah macam tu saja. Nak simple dia macam tu saja ya, al-ya'u maf'ulun bih. Okey. Lepas tu munfaridan. Munfaridan ni jadi apa tuan-tuan? Munfaridan. Ada yang boleh? Ada yang boleh irabkan munfaridan jadi apa? Ada yang boleh? Munfaridan macam mana tuan-tuan mengirabkan dia? Tinggalkanlah saya seorang diri. Munfaridan maknanya sendiri. Sendiri ya. Tinggalkanlah saya seorang diri. Munfaridan ada yang boleh irabkan macam mana? Ada yang boleh? Saya nak bagi clue dia sikit ya. Saya nak bagi clue dia, keyword dia. Okey. Munfaridan ni tuan-tuan ujung dia baris atas. Maknanya dia mansub kan? Ujung dia baris atas, dia mansub. Mansub dengan fathah. Maknanya dia ni perkataan dia mansub ni. Perkataan mansub. Jadi mansub tuan-tuan ya. Dia mansub. Okey. Cumanya tuan-tuan, kita tak tahu kedudukan dia sebagai apa. Kenapa dia mansub? Ujung dia baris atas kan? Maknanya dia mansub lah. Maknanya mansub bil fathah. Cumanya kita tak tahu kedudukan dia sebagai apa tuan-tuan. Okey. Puan Rin Hassan boleh, terbaik. Masya Allah. Puan Nur Fazilah terbaik. Masya Allah. Puan Maslina terbaik. Okey. Terbaik. Okey. Yang mansub tu tuan-tuan ada 13. Ada 13 kedudukan yang mesti mansub. Ada 13. Terbaik semua, terbaik. Masya Allah. Puan Maslina, Puan Fauziah, terbaik. Jadi tuan-tuan semua, Puan Nurmadiah, Puan Fauziah, terbaik. Jadi tuan-tuan semua, ini adalah hal. Hal ya. Hal. Hal tu maknanya dalam keadaan. Tinggalkanlah saya dalam keadaan sendiri. Tinggalkanlah saya dalam keadaan sendiri. Ini adalah hal. Jadi, tinggalkanlah saya dalam keadaan. Jadi kalau kod ya, kita kalau nak menggunakan istilah kod dia dalam keadaan ya. Engkau tinggalkanlah akan saya, kalau nak pakai kod ya, kalau nak pakai kod, engkau tinggalkanlah atau tinggalkanlah oleh engkau akan saya dalam keadaan sendiri. Macam tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak memaknakan ayat ni dengan kod dia. Tinggalkanlah oleh engkau akan saya dalam keadaan sendiri. Kalau nak gunakan pakai kod ya. Kalau tak nak gunakan kod pun boleh juga. Tinggalkanlah saya seorang diri. Macam tu. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Jadi ini hal ya, menceritakan keadaan ketika berlakunya perbuatan dalam keadaan sendiri. Okey, terbaik. Masya Allah. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ya insyaAllah? Okey. Jadi ini latihan yang nombor 2 ya. Oh, Masya Allah. Dah terlewat masa live kita dah. Dah sampai pula pukul 12.48 ya. Okey. Itu sajalah untuk kelas kita hari ini tuan-tuan semua. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pada pukul yang sama, iaitu pada pukul 11.45 insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan semua atas kehadirannya. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Barakallahu fikum. Hayya nakhtatim darsanal yaum bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.